Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini sahabat saya menceritakan tentang hidup ini untuk diuji. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan. Dan setiap insan berbeza ujiannya. Saat ini dunia diuji dengan satu wabak penyakit coronavirus. Mudah-mudahan dengan penyakit ini maka hati kita, akal fikiran kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang diuji dengan kemiskinan, ada manusia diuji dengan kesakitan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kekayaan, harta, pangkat, kedudukan dan juga kesehatan merupakan satu ujian dari Allah. Justru itu jangan sombong di dunia ini. Apapun ujian dalam kehidupan kita, yang paling penting ialah bagaimana kita menghadapi ujian itu. Dalam Islam ada 5 cara untuk kita menghadapi setiap ujian itu. Yang pertama, yakinlah bahawa setiap ujian itu merupakan ekspresi cinta Allah pada hambanya. Ingat, ekspresi cinta Allah pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cubaan agar kita menghadapi lebih dewasa dan matang mengharungi kehidupan di dunia ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cubaan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yakinlah bahawa semakin besar dan banyak cubaan yang Allah turunkan kepada kita, makin besar pula pahala dan sayang Allah limpahkan kepada kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dengan syarat kita dapat menyelesaikan setiap ujian hidup ini secara baik. Yang ketiga, bahawa setiap ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Sebab itu Allah datangkan ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka perbanyakkanlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada semasa kita selepas salat ataupun semasa kita lapang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah berfikiran positif. Berfikiran positif bahawa kita boleh menyelesaikan setiap ujian hidup yang Allah berikan, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah menghadapi ujian hidup dengan usaha dan ikhtiar untuk menyelesaikan ujian hidup, dan follow up usaha itu dengan berdoa. Berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doa kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 cara bagaimana kita menghadapi pelbagai ujian hidup di dunia ini. Apa-apapun yang menimpa pada diri kita, insya-Allah ia menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan sikap positif, ikhtiar yang maksimum dan diikuti dengan doa.
Sesungguhnya pertolongan Allah akan turun kalau kita berdoa di puncak ujian. Untuk itu, jadikanlah ujian hidup sebagai tangga untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada niat lain, hanyalah untuk mentarbiah diri sendiri. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.